pahala daripada Allah Ta'ala juga telah memuji mereka. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang beriman, jadikanlah sabar dan sembahyang sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan kemuncak sabar sebagaimana setengah penafsir ulama menyebut, setengah mufassirin menyebut, ayat ini berkaitan sabar merujuk kepada puasa. Untuk kita mendapat kesempurnaan sabar, maka kita susuli dengan puasa. Kalau kita nak sabar, baik musibah anak kita, baik musibah perniagaan kita, baik musibah baik musuh menindas menganiaya kita, sabar kita dengan cara berpuasa. Kerana puasa akan menguatkan kesabaran kita. Kalau kita tak puasa, dia tak kuat. Sabar tadi seperti macam ada sempadan, dia akan terkeluar, atau dengan kata lain dia akan meletup bila-bila masa. Tapi dengan berpuasa kita dapat tambahan kekuatan. Dan kita damping pula orang alim, orang soleh, dia dapat kekuatan tambahan. Kemudian kita damping pula orang yang ada pengalaman dengan peristiwa itu, tapi kita dapati ia lebih baik. Saya ingat cerita penulis kitab ini. Dia cerita pada saya, Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, bila jumpa dengan Syekh Ismail Islambuli. Ismail Islambuli ini adik pada Khalid Islambuli. Tahu Khalid Islambuli dia yang tembok Anwar Sadat. Dia tembok dengan adik-adik dia guna sumbah dan menjaga. Adik dia nama Ismail Islambuli. Maka kebetulan pengarang kita dapat jumpa dengan dia. Ke mana menunaikan ibadat umrah atau haji. Tengoklah mukanya orang yang masuk penjara lah 20 tahun. Saat zaman Anwar Sadat, bayangkan, dah akhir Mubarak nak jatuh baru lepas 10 tahun masuk penjara. Hanya kesalahan dia adik kepada Khalid Islambuli. Kena, dia tak kira dia adik-beradik dia sumbang. Lalu penulis ni tanya, Syekh, kaifa nasbiru 'ala al-bala? Soalan. Sebab kita punya penulis ni dia suka bertanya, dia jumpa dengan ulama-ulama sebagai satu kemuliaan. Temu ulama, temu orang yang ada pengalaman. Wahai Syekh, kaifa nasbiru 'ala al-bala? Macam mana kita nak sabar dengan ujian Allah? Ya, soalan tu kena dengan orang yang masuk penjara puluhan tahun. Kalau tanya orang yang goyang kaki tak fungsi malam, macam nak sabar ujian macam aku je. Yang makan kenyang lalu tak pernah kena ujian. Soalan tu memang tak sesuai. Tapi ini sesuai. Puluhan tahun dalam penjara. Lalu kata beliau, nusabbiru anfusana. Kita sabarkan diri kita, maka kita mampu sabar. Caranya, bila kita tak sabar, lawan biar kita sabar. Menyabarkan diri kita, menguatkan kesabaran diri kita. Bila sabar itu berada di ending dia, nak habis, top up lagi, sabarkan lagi sampai bila? Sampai bila? Maka dengan demikian kita akan sabar. Maka ini satu jawapan yang saya kata mengkabulkan daripada orang yang ada pengalaman beliau dipenjarakan. Sehingga ada lagi seorang sahabat saya, bila dia juga dipenjara juga dalam peristiwa yang sama, pembunuhan Anwar Sadat, dipenjara puluhan tahun. Suatu masa dia bila dia keluar dah tua. Jadi kawan saya ni pun tanyalah, sembang-sembang dengan dia, cerita pengalaman duduk penjara ni. Dia ujian sabar. Dia kata, saya tinggal isteri saya, anak seorang. Isteri saya tinggal pakai seluar jeans, pakai t-shirt ketat. Saya keluar penjara, saya pakai purdah. Itu yang mengembirakan saya, sehingga saya lupa kesedihan duduk penjara. Isteri dia memang raga. Bila suami dia dizalimi, ditangkap juga kerana dia kira random macam tu. Tangkap kerana penyokong ikhwan muslim, tangkap. Sehingga pernah mereka tangkap satu malam 13,000 orang. Belum ada dalam sejarah undang-undang, kita katakan kalaupun dia benci pada pembangkang sekalipun, tangkap sampai satu malam 13,000 orang. Ia berlaku pada zaman Anwar Sadat. Cukup berbangga dia, kerana dia cukup bimbang dengan orang-orang yang Islami sini. Cukup bimbang. Dia tangkap. Maka orang-orang yang masuk penjara yang tak tahu salah apa, hanya sekadar dibimbangi. Bayangan-bayangan mereka ditakuti. Tapi lihat saudara, bila dia keluar dia tengok isterinya jadi elok. Yang seorang lagi, rasa kita sabar maka kita sabar. Sebab itu saya nak dapat kekuatan sabar, tanya orang yang ada musibah. Orang yang kena jantung, tanya dia. Jangan tanya orang tak pernah kena sakit jantung. Dan macam mana tuan boleh sabar, sakit jantung lagi, tuan kena buat, saya buat macam ni. Ambil pengalaman dia kita. Selain daripada resepi yang utama kita dengan Allah, dia baca kisah-kisah daripada Quran, dan juga kita damping dengan orang-orang soleh. Kita yakin apa yang
berlaku kepada kita ni tak sia-sia dapat pahala. Kemudian tanya yang orang ada pengalaman. Barangkali mereka yang ada pengalaman dia cerita pengalaman dia dalam ketawa. Dia apa kejap dia pengalaman tu, lepas tu okey. Saya masa nak kena bedah tu depa tu, lepas tu okey, makan sedap. Nurse pun lawa-lawa. Yang tengah cerita di hospital. Akhirnya orang ni, oh macam tu okey lah. Yang manusia banyak bila menghadapi musibah, dia boleh cerita kembali dengan ketawa sesudah dia melepas ini. Masa tengah-tengah sakit dia tak boleh tahu pula. Kalau suruh tahu dia lempang kan kita. Tapi dah lepas. Dah lepas 5 tahun, 6 tahun. Dia cerita balik dia akan ketawa. Dan bila dia ketawa kita tengok rupanya taklah sakit sangat boleh ketawa. Jadi kita pun jadi kuat. Andai kata kita ditakdirkan menghadapi musibah yang sama macam ni. Sebab itu sebagai bila kita kawan-kawan dengan orang, tujuan nak dapat benda-benda macam ni. Bukan saja-saja kawan gitu je tak. Kawan biar kita dapat ilmu. Kadang-kadang ilmu tu agama, kadang-kadang ilmu tu pengalaman hidup. Ia cukup. Kadang-kadang ilmu tu pengajaran. Dia dah terkena. Saya silap, anak-anak saya tak bagi agama. Hari ni dia hafal semua kat saya. Oh, tu pengajaran. Supaya tak kena pada kita. Bila kita berkawan dengan sesiapa pun saudara, kongsi pengalaman, kongsi ilmu. Dan saya saudara tak akan dapat kawan yang sia-sia walaupun dia jahat. Walaupun saudara kawan orang jahat ni, tapi saudara tak sia-sia. Aku sepanjang dia jahat, tak pernah lagi rasa tenang hati. Oh, rupanya kita tahu jahat ni tak tenang. Nampak brutal muka samsing, tapi tak tenang rupanya. Di situ kita dapat ilmu. Bukankah Imam Ahmad dia dapat ilmu daripada seorang penjahat? Imam Ahmad bila ditangkap oleh khalifah kerana fatwanya bercanggah dengan dasar kerajaan, yang ketika itu berpegang pada mazhab Mu'tazilah. Kena tangkap dan dia nak kena sebab. Oh, ulama tak pernah kena sebab. Biasa salam cium tangan, salam berpeluk, tiba orang nak sebab. Gerung juga. Imam Ahmad termenung dalam penjara. Datang seorang penjenayah, Imam, apa Imam nak susah? Saya mencuri tiap hari kena sebab, tak ada apa pun. Imam pertahankan kebenaran, apa nak iman? So Imam Ahmad dapat ilmu daripada penjenayah. Ini satu kalam yang orang rakamkan dalam kisah hidup Imam Ahmad bin Hanbal. Saya masuk penjara kerana mencuri, keluar masuk, tak bimbang tak? Imam berjuang, tegakkan kebenaran pun nak bimbang. Benar, so kita tengok Mak Rempit masuk penjara tak takut. Ustaz kena tangkap sikit sebab tak ada tahu dia pucat muka. Sebab tak biasa kena tangkap. Biasa orang ajak makan nasi, biasa orang ajak jamuan, tiba kena tangkap. Tak ada tahu dia. Mak Rempit asyik kena tangkap tak lesen. Keluar buat pula. Lama je muka dia, relax. So kita belajar daripada pengalaman dia. Kalau dia buat ke batil dia berani, kenapa kita buat ke benar kita tak berani? Saya tak kata saya berani, saya pucat juga orang kali. Tapi nak sebut, kita berkongsi ilmu daripada orang fasik. Walaupun kita kawan dengan orang fasik, kita dapat berkongsi ilmu. Bukan kita kawan orang fasik, kita jadi fasik. Bukan. Berkongsi ilmu dia. Tengok, orang mencuri 3 pagi berjaga malam. Sebab nak mencuri. Kita nak semayang, takkan tak boleh jaga pun 3 pagi. Kan nak mencuri. Bila kita lihat macam tu, suruh kita lihat, oh, kuat lagi pencuri tu daripada aku. Yang tengok bola, 3-4 pagi berjaga malam. Restoran mamak buka, besar skrin nak tengok bola. Kita takkan masjid tak boleh buat 3 pagi kiam bulan. Takkanlah masjid lebih lemah pada kedai mamak. Kalau lemah, pengusi letak jawatan, kedai mamak tu jadi pengusi masjid. Macam mana dia boleh create buat orang ramai datang untuk jaga 3-4 pagi. Jadi sebenarnya kita belajar daripada kekuatan orang fasik dalam buat fasik. Supaya kita orang agama ya, kita sebenarnya banyak contoh orang baik. Tapi andai kata kita tak jumpa contoh, sebab kita baca pun tak berapa, dengan kuliah tak berapa. Tengok orang fasik, ambil kekuatan dia untuk letak kekuatan dalam ketaatan kita kepada Allah. Kuat. Ya, mereka istiqamah tak pakai tudung. Saudara cakap apa pun. Gajah, lembu, rimau, cakaplah semua. Tak pakai tudung juga sama mati. So kita nak tahan serban ni, takut. Orang dia lepai ni, lepai malam kali. Ini kita buang serban. Istiqamah lagi orang tak pakai tudung. Cakap apa pun. Tengok ada sahabat saya, dia tak pakai tudung, ceramah duduk depan sini. Saya dah cakap kalau ceramah jangan bagi dia kuat-kuat sangat seluruh tu. Ceramah ni start dari awal bagi bak tudung je. Dia tetap tak berubah. Istiqamah. Luar biasa istiqamah. Semua ustaz datang cerita bak tudung. Tapi kawan saya ni tak terjejas langsung. Dia istiqamah. Jadi saya kagum sifat tu. Bukan perbuatan itu, sifat dia. Macam mana orang kata macam tu lah. Tapi kita sudah kadang-kadang orang yang kita berpegang pada prinsip kebenaran.
kita mudah goyah, cepatnya goyah, cepatnya goncang. Walau kita benar. Karena itu kita patut malu dengan orang fasik. Bagaimana, apa rahsia mereka dapat kekuatan? Kalau kita kata ustaz sebab setan sokong dia, habis kita ada Allah. Adakah syaitan lebih kuat pada Allah? Sebab kita tak mesra dengan Allah, tu masalah kita. Dia mesra dengan syaitan. Kita tak mesra dengan Allah, tak mengadu dengan Allah, tak doa panjang dengan Allah, tak bermunajat dengan Allah, tak baca wahyu Allah. Akhirnya kita meraba-raba dalam mencari kekuatan untuk istiqamah. Kita tak jumpa kekuatan istiqamah. Ustaz, surau saya tak ada orang kuliah habis, saya duduk rumah lah. Tak ada kekuatan. Tak banyak surau-surau, tak apalah kalau surau saya tak ada orang lain melainkan saya akan hidupkan surau saya. Ya, saya akan makmurkan. Istiqamah tu tak ada. Sebab kita tak mesra dengan Allah, tak mengadu pada Allah. Kita menggunakan kekuatan kita. Kekuatan kita saudara tak seberapa sebenarnya. Dan kekuatan kita cepat putus asa ataupun cepat lemah, cepat kendur. Bila kita kembali pada Allah, maka itulah hasil kekuatan kita. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara kebajikan, dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh di medan perjuangan, dan bersedialah dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan, serta bertakwalah kepada Allah supaya kamu mencapai kemenangan. Menurut mufassir, seruan ini dikemukakan pada mereka supaya mereka bersabar dan tabah menghadapi musuh, dan supaya mereka berkawal dan bertakwa. Dan ayat yang lain, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar balaghun fahal yuhlaku illa alqawmul fasiqun. Jika demikian akibat orang-orang kafir yang menentang wahai Muhammad, maka bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya Rasul-Rasul ulul azmi yang mempunyai keazaman dan ketabahan hati daripada kalangan Rasul-Rasul yang terdahulu daripadamu. Dan janganlah engkau meminta disegerakan azab untuk mereka yang menentangmu itu. Sesungguhnya keadaan mereka semasa melihat azab yang dijanjikan kepada mereka, merasai seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia, melainkan sekadar satu saat sahaja daripada siang hari. Penerangan yang demikian cukuplah menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mahu insaf. Maka ingatlah, tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik derhaka. Menurut mufassir, sesungguhnya jalan dakwah itu amat sukar dan pahit, hingga jiwa yang kukuh, teguh dan bersih seperti jiwa Nabi Muhammad SAW masih lagi memerlukan kepada arahan Rabbani dan arahan ketuhanan, supaya baginda bersabar dan jangan mohon disegerakan azab ke atas musuh-musuh dakwahnya yang degil itu. Memang benar bahawa kesulitan menempuh jalan perjuangan dakwah memerlukan kepada sesuatu yang menyenangkan hati dan memerlukan kesabaran. Kepahitan perjuangan dakwah memerlukan kepada seteguk minuman nyaman daripada madu kasih mesra ilahi yang wangi. So, perkara yang paling penting dalam dakwah, ya, kita jangan cerita dakwah pada skala besar, tapi dakwah kita dengan isteri kita, dengan anak-anak kita. Kita nak ajak isteri kita jadi baik, anak-anak kita jadi baik, sepupu sepapa kita, adik-beradik kita. So, jangan bila mereka menolak dakwah, kita mendoakan kecelakaan, mendoakan keburukan. Dan jangan terlalu kita cepat melatah dengan penentangan mereka. Kamu cakap macam ni kelak bisu mulut kamu ni, nanti lumpuh kamu, nanti mati gelap muka. Jangan terlalu cepat. Kerana bila kita berdakwah, kita perlu ingat, kita sampaikan apa yang Tuhan perintahkan, masalah hatinya serah pada Allah. Bukan kita nak ubah hati dia, Allah yang ubah hati. Kita nak sampaikan apa yang kita tahu. Kita nak sampaikan apa yang menjadi tanggungjawab kita. Dan kita berdoa kepada Allah. Kalau kita setiap kali ditentang kita, lalu kita doakan kecelakaan, saudara, kita nak dakwah macam mana? Sekali tentang celaka kau. Kamu lawan aku, kelak lumpuh, nanti balik aksiden dengan lori tarik pula. Lawan aku, jangan lawan aku. So, kalau macam tu dakwah kita, ini bukan dakwah, ini muruk. Dakwah sehingga dia datang dengan keadaan jiwanya begitu selesa dengan kita, dan dia datang daripada seorang musuh menjadi teman rapat, mesra. Dia bukan datang sebagai seorang yang terpaksa, yang dia belenggu kaki dan tangan datang menyumbang kita. Apakah kita seronok orang datang meletakkan ataupun memuliakan kita dalam keadaan tangan dan kakinya dirantai? Dia tak akan seronok, biar dia datang dengan kerelaan. Tetapi kita tak akan
lepas atau berhenti daripada tanggungjawab menyampaikan. Allah Ta'ala sebut dalam banyak ayat. Bila Allah Ta'ala menyebut kepada Nabi kita SAW, juga kepada kita, wa ma arsalnaka illal balaghul mubin, dan tidak akan kutuskan kepadamu, tidak akan kutuskan kamu wahai Muhammad, melainkan kamu menjadi lidah yang jelas dan nyata, memberi penerangan yang jelas dan nyata. Sebab bila kita berdakwah lalu orang tak terima, kita kena ubah uslub dakwah. Barangkali bahasa saya tak sesuai tu. Barangkali saya tidak kuatkan dengan Al-Quran, saya tak kuatkan dengan hadis, saya tak kuatkan kata-kata ulama. Sebab nampak Allah nak dakwah saya sama-sama sekolah, saya tak nampak orang lebih pada saya. Cakap pun cuma kata risaulah, jadilah. Dia tak nampak apa betul risau. Kita perlu mengubah isi kandungan dakwah. Barangkali kita perlu kuatkan dengan cerita-cerita nasihat. Barangkali kita perlu kuatkan dengan pengajaran. Barangkali kita kena kuatkan dengan akhlak kita. Kita duduk dakwah tapi akhlak kita lebih kurang dia orang tengok. Akhlak lebih kurang, mulut mois. Macam aku tu mulut dia lebih kurang. Jadi tak nampak sebab apa dia nak berubah. Apa keistimewaan kita untuk jadi sebab dia berubah di tangan kita? Apa keistimewaan kita? Tapi kita lihat orang-orang yang Allah beri keistimewaan. Kita dengar ada orang tu tengok muka imam masih haram, Isa taubat. Itu satu keistimewaan dia. Artinya dia kerana ada kelebihan yang menjadikan orang ni respect pada orang, menghormatinya. So Nabi SAW, kenapa dakwah Rasulullah berjaya? Pertama, antara sebab-sebab, antara faktor-faktor yang banyak, ialah orang-orang pemuka Quraisy segan dengan Rasulullah kerana akhlak, kemuliaan. Bahkan Abu Jahal sakit pun dia ziarah. Siapa macam tu dia, Abu Jahal sakit dia ziarah. Musuh ni tentera-tentera musyrikin Mekah yang mati dalam perang Badar, diperintah sahabat agar lubang tanam. So ditanamnya. Dia tak suruh okey gantung semua macam lembu kita gantung, kita pakai belasah. Tak, Nabi gali lubang, okey kita tanam. Dikuburkan. Itu hak dalam memberi, kita katakan menjaga kemuliaan. Bukan bila ada orang cuba kita katakan maki hamun Abu Jahal. Maki hamun Abu Jahal sedangkan di hadapan anaknya Ikrimah bin Abi Jahal. Apa kata Nabi SAW? La tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Rawahul Bukhari. Maknanya jangan maki hamun orang dah mati. Mereka dah dapat balasan di sisi Allah. Kamu nak maki hamun buat apa dia? Tapi siapa peringkat tu Nabi SAW kelembutan dia. Tapi yang penting saudara ialah kita dakwah. Dan kalau dakwah kita tak berkesan, orang tolak, jangan ubuk, jangan ancam. Dan jangan supaya Allah segerakan azab. Tapi apa yang patut kita buat? Lihat, adakah uslub dakwah kita tidak sesuai? Terlalu panjang, ringkaskan. Tidak padat, padatkan. Tak ada benda yang menarik, menarikkan. Mungkin akhlak kita, ubahkan. Dan sebagainya. Atau guna orang lain. Tak apa, awak tak nak dengar nasihat saya, kita panggil ustaz-ustaz lain bagi ceramah. Dia awak dengar. Nilai sendiri. Apa yang saya cakap selama ni. Mungkin awak tak percaya. Kalau kata saya ni ustaz celup. Okey, kita bawa ustaz seorang, ustaz akan bercakap. Dan awak dengar. Ya, banyak sahabat-sahabat kita, bila mak ayah dia mati, wali-wali mati, dia pun nak selesai satu persatu. Maka bila dia selesai sendiri, adik-beradik kata ni tamak, nampak lain, macam lebih gawak ni. Terutamanya anak-anak perempuan yang tak tahu pembangunan ustaz. Macam ni, kita bawa ustaz seorang, biar ustaz tu. Kalau ustaz pun tak nak percaya, kita bawa ustaz yang ada autoriti di pejabat agama, yang dia ada autoriti untuk jelaskan begini. So itu dakwah sebenarnya. Bukan setiap kali bila kita cakap orang lawan, kita doakan kecelakaan. Kita rasa macam dekat kita dah final dah, muktamar. Dah tak boleh jumpa orang lain dah. Saya je, awak tak terima saya terus esok mati su'ul khatimah. Itu yang kita doakan. Jangan. So kita mungkin peringkat permulaan, pintu utama. Biar dia pergi ke lain pula, tempat-tempat lain. Akhirnya kita lihat ramai dalam pengalaman kita, dia mungkin tak insaf dengan kita, dia insaf orang lain. Alhamdulillah kemudian dia kembali kepada kita. Kita gembira. Walau diinsaf di tangan siapa itu bukan persoalan. Yang penting diinsaf dan kita diajar bergembira dengan kebaikan orang lain. Kita bukan nak biar sebab kita orang semua jadi baik. Jangan. Kita tak mampu, Islam ni berat. Kerana itu Allah agih-agihkan tugas. Allah beri ustaz ni sikit, ustaz ni sikit, ustaz ni 5 orang, ustaz ni 10 orang. Kita pula dapat 3 orang, 4 orang. Allah agihkan. Kita seorang kita tak mampu. Kalau tanggungjawab ni berat sebenarnya. Nabi SAW lain, dia dapat kemuliaan kenabian. Orang macam kita saudara jangan cuba untuk ambil tugas besar sedangkan kita tak mampu.
Jangan kita mahu daripada saya semua orang jadi baik. Jangan. Kita tak mampu. Biar dia baik dengan siapa pun kita tak kisah, asalkan kita dah pernah bercakapnya. Ini kemuliaan berdakwah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la takunu lahu darajatu 'inda Allah la yablughuha bi amalihi hatta yubtala bi bala'i fi jismihi fa yablughuha bidzalika." Sesungguhnya ada kalanya Allah telah menyediakan satu darjat bagi seseorang, tetapi tidak dapat dicapai hanya dengan amalannya, sehingga dia diuji dengan bala yang menimpa pada jasmaninya, maka barulah tercapai darjat itu. Hadis Abu Dawud dan Ahmad serta Baihaqi. Ada orang yang Allah Ta'ala nak angkat darjatnya bukan dengan amalan, tapi dengan sabar dia, maka dia masuk syurga. Kita ambil satu contoh bagaimana Habib An-Najjar dan surah Yasin yang kita baca. Wa ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a, dan datang seorang lelaki kampung yang bersegera datang, yas'a, yang berkata ikut rasul-rasul yang telah diutuskan. Tiba-tiba Habib Najjar ini dikeroyokkan, dipijak-pijak perut sampai mati. Dia masuk syurga hanya kali disabar dengan dakwah. Dia bukan semayang tak tidur malam atau puasa tak buka-buka, kan, sabar. Jadi ada orang tu angkat darjat dia tinggi sebab sabar. Ni kita selalu semayang tak banyak, puasa tak banyak, sedekah tak banyak, tapi dengan sebab sabar kita sampai darjat ini. Jadi mulianya sabar. Kerana kita sabar, Allah Ta'ala menyampaikan kita pada satu darjat yang tak mungkin kita sampai dengan amalan. Kalau dengan amalan berat. Nak puasa barangkali 10 tahun, 20 tahun, tak larat. Nak sedekah barangkali habis harta. Tapi dengan sebab sabar kita sampai darjat. Kerana itu bila kita diuji dengan kesabaran, maka sabar. Maka bagi kita kemuliaan lebih daripada amalan yang lain. Dan hadis Muslim, Nabi SAW bersabda, "Was-sabru diya'." Sabar itu cahaya. Seorang yang tak sabar, seorang yang tension lah, dia sebut tak sabar, dia akan nampak depan dia blur, gelap. Maka dia mula bertindak di luar batasan akal. Tapi seorang yang sabar, dia sentiasa nampak depan dia cahaya terang. Dia tak akan bertindak sembrono, dia tak akan bertindak sembarangan, dia tak akan bertindak yang akan merugikan agama dia, bahkan kehidupan. Sebab dia nampak depan cahaya. Orang tak sabar ni saudara, dia tak nampak depan dia cahaya, dia nampak gelap je. Akhirnya macam mana buntu, dia pun bertindak mengikut hawa nafsu. Tapi orang yang bersabar, dia nampak cahaya, dia tak akan bertindak mengikut hawa nafsu. Walaupun teruk dia kena, maka dia bersabar. Dia kadang-kadang isterinya disihir, anak-anak disihir, kalau ikut dia punya gelap kemarahannya, mau dia ambil parang, dia letak dia orang yang difitnah sebagai penyihir anak isterinya, tapi dia sabar. Maka sabar jadi cahaya. Rupa-rupanya orang yang disangka tukang sihir bukan orang lain. Ya, itu hikmah. Rupa-rupanya disangka sihir ni, tak. Allah tak nak angkat darjat isteri dia, anak-anaknya untuk menjadi ahli syurga. Sebab itu di antara orang-orang yang masuk syurga yang disebut dalam satu hadis Nabi SAW, "Man qutila sabran falahul jannah." Siapa yang dibunuh dengan aniaya, baginya syurga. Ya, kita dengar menyayati seorang kanak-kanak 5 tahun kena bakar. Untuk ia menyayati. Apa salahnya budak umur 5 tahun? Kalau geram rumah ayah, dia bakar rumah ayah dia. Kita kalau bakar orang dewasa ni, kita tak rasa sangat. Kita tahulah dia bergaduh, berbalak. Tapi bakar budak umur 5 tahun, kita terasa namun bagi mak bapak dia jauh lebih rasa lah. Lalu kalau dia bersabar, rupanya Tuhan nak jadikan anak dia, tunggu dia dulu di pintu syurga. Tunggu dia di pintu syurga. Ini disebut dalam hadis yang sahih. Bagaimana kisah seorang sahabat bila pergi semayang buat anak. Semayang buat anak. Ya, anak lelaki dia tiba-tiba tak nampak masjid 2-3 hari. Nabi SAW tanya, mana dia ni? Ya Rasulullah, dia baru kematian anak, sedih lagi. Nabi pergi ziarah. Nabi SAW tanya, wahai Tuan, apa yang lebih kamu suka? Anak kamu bersama kamu lalu membesar, atau anak kamu tunggu kamu di pintu syurga dan dia tak akan masuk sehingga kamu masuk? Ya Rasulullah, itu pilihanku. Kalau begitu bergembiralah. Maka sahabat ni terus ke masjid balik. Jadi di sebalik musibah punya nikmat. Nikmat. Kerana itu saudara, bila kita bersabar, kita nampak cahaya di depan. Cahaya di depan. Sehingga apa yang menimpa kita, oh alhamdulillah, ini hikmahnya, ini sebabnya, ini dan sebagainya. Ini kemuliaan. Dengan sebab itu cara kita bertindak luar biasa. Nah, kita akan orang nampak tabahnya dia, kerana kita nampak cahaya di depan. Apa yang
sabar itu bukan sia-sia, ada balasan. Anak kita yang kentung ni rupanya Tuhan nak bagi dia sebab tunggu kita depan syurga. Dia menunggu kita. Apa yang kita patut buat ialah bersabar dalam kehidupan kita bertemu dengan anak. Itu pelajaran yang kita dapat belajar daripada kesabaran. Dan hadis yang lain, Rasulullah SAW mengajar kita berdoa ketika ditimpa bala untuk pelepasan sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Al-Kharaqi daripada Ibnu Abbas dan juga Imam Nasa'i. La ilaha illallah al-halimul karim, la ilaha illallah al-aliyyul azim, la ilaha illallah rabbus samawati as-sab' wa rabbul arsyil karim. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar kecuali Allah, Tuhan yang maha lembut, Tuhan yang maha lemah lembut dan maha mulia. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, Tuhan segala tujuh kata langit dan tujuh arasy yang mulia. Dengan kata lain, sebenarnya banyak sungguh hadis-hadis yang menyerangkan kita bila ditimpa musibah atau mengelak musibah ataupun musibah yang mungkin menimpa anak-anak atau benda kita berdoa kepada Allah. Ini misalnya Nabi SAW mengajar kepada kita, kalau kita melihat anak kita, melihat atau benda kita, supaya tak terkena musibah, kita sebut Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini semua kehendak Allah. Tengok anak kita cantik, harta kita banyak, jangan boleh tengok hebatnya aku kaya, jangan. Sebut Masya Allah, ini kehendak Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya kekuatan upaya melainkan daripada Allah. Saya siapa yang ucapkan kalimat itu, kata Nabi SAW, Allah pelihara hartanya, pelihara hartanya. Kita tengok kereta kita, oh Masya Allah, sebut Insya Allah Tuhan pelihara daripada segala makruhat yang kita tak betul. Ni tengok kita nampak sombong, kagum, itu jadi berlaku ni tak elok. Apa pun yang kita kagum, baik kita tengok handset canggih kita, oh Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah, Tuhan pelihara. Kita tengok rumah kita, Masya Allah, Tuhan pelihara. Ini yang diajar oleh Allah Ta'ala surah Al-Kahfi. Supaya kita menyebut ini Masya Allah, kemuliaan Allah, kehendak Allah. Jadi saudara, saya juga sarankan sekali lagi, saudara dapatkan kita askar, baca banyak doa. Doa daripada nak lindung daripada apa? Sama ada lindung daripada musibah kecil sehingga sebesar-besarnya, termasuklah doa untuk mendapat ataupun mendapat kebaikan dalam hidup, baik agamanya ataupun dunianya. Ia sama ada dalam musafirnya atau dalam mukimnya, sama ada ketika mana buat hajinya atau ketika mana kita berada di mana-mana sahaja. Doa ni selalu patut kita amalkan. Kenapa? Ia menandakan mesranya kita doa. Dan kemuliaan wali-wali sebab mereka banyak doa. Sebab wali-wali ni, so, kenapa orang tu jadi wali? Sebab setiap gerak-geri mereka doa ni. Artinya mereka tak putus hubungan dengan Allah. Macam saya katakan tadi, kesilapan kita hanya jumpa doa lepas solat. Tu je doa kita lepas solat. Atau ditimpa musibah, panjanglah doa kita. Lebih panjang boleh terima. Sebab tu kita marah imam, kenapa pendek sangat baca, saya banyak lagi nak minta. Tetapi bila kita kembali kepada asal-usul doa, kita dapati Allah Ta'ala beri tawaran terbuka tanpa terikat dengan mana-mana waktu. Ud'uni astajib lakum, doa pada aku mustajab. Tuhan tak kata doa aku kat Mekah, aku mustajab. Tuhan tak kata doa lepas sembahyang, aku mustajab. Allah Ta'ala sebut secara mutlak, ud'uni astajib lakum. Kamu minta dengan aku mustajab. Dan Allah amat suka memustajabkan doa hamba. Sebab Allah Ta'ala bila mustajabkan doa seorang hamba, dia suka. Artinya Allah gemar kita minta. Allah Ta'ala tak bagi sebab kita tak minta. Kalau pun Allah bagi, tapi Tuhan bukan bagi dengan redha, bukan bagi dengan kemuliaan. Minta. Biar saya Alhamdulillah, saya dapat isteri ni pun saya minta dengan Allah, saya doa dapat isteri, InsyaAllah kita baik. Saya dapat anak ni pun saya doa dengan Allah, saya dapat anak. Saya dapat pekerjaan ni pun saya doa dengan Allah, saya dapat pekerjaan. Saya dapat kereta ni pun saya doa dengan Allah, dapat kereta ni. Saya kawan ni pun saya dapat ni, saya doa dapat kawan ni. So, kalau semuanya doa, berarti apa yang kita dapat Tuhan berkat. Ni saya jumpa kawan ni, saya sempas ni, kayaknya kena tipu. Saya ni benda-benda kita cuma semuanya kita kata kita jumpa dengan keadaan tersepak, tak sengaja dapat. Saya kahwin dengan isteri tak sengaja, tiba-tiba kahwin. Bahaya tu, tak sengaja kahwin. Nanti tak sengaja pula cerai. Sebab apa? Tak ada hubungan dengan Allah. Nanti setiap benda kita nak dapat menantu. Saat saya dapat menantu, saya doa dengan Allah biar saya dapat menantu macam ni, macam ni. Saya dapat menantu. Sebagai penutup kisah doa nak dapat menantu baik, Al-Imam Al-Bazzar rahimahullah, seorang tabi'in, ulama hadis terkenal sekitar kurung yang kedua.
Saudara, ceritanya ada seorang orang baik di sebuah pulau. Pulau dia ni saudara, surau ada, ustaz tak ada. Ustaz tak ada orang ni. Maka lelaki ni saudara, dia ada seorang anak perempuan. Dia doa, ya Allah, kahwinkan anakku dengan orang yang paling alim, orang paling soleh. Itu dia doa pasti amanah. Akhirnya dia pergi haji. Bila dia pergi haji, saudara-saudara semua, Imam Bazzar ketika itu berada di Makkah Mukarramah belajar, masih lagi menuntut. Tiba-tiba dia terjumpa satu bungkusan. Di dalam tu ada permata-permata yang mahal. Dia pun tengok, ish, ini bukan aku punya. Maka dia pun nak hantar balik. Dia ambil dulu balik, ingat apa, buka kat rumah. Kata Imam Bazzar dalam menceritakan kisahnya, masa tu aku lapar sangat, duit tak ada. Tiba-tiba ada bungkusan, aku pun ambil buat balik. Tengok-tengok ada harta, ada batu permata yang indah. Tak boleh, ni orang punya, mana boleh ambil. Aku pun cari mana orang ni. Akhirnya jumpa seorang lelaki daripada pulau. Bagi orang ni, nak bagi upah. Saya tak nak jumpa orang lagi orang baik macam ni. Kita tak nak. Saya tak nak apa yang saya buat ni ikhlas. Dia pun lari. Akhirnya orang ni pun pulang ke Mekah. So dia pulang ke Mekah, dia berpulang daripada Mekah ke kampung dia pun mati. Tinggallah anak dia, anak yatim. Imam Bazzar pula satu hari dia nak belayar satu tempat. Bila dia belayar, kapal dia pecah. Maka dia hanyutkan ke sebuah pulau buat cik. Dia hanyutkan. Dia sampai, pertama dia pergi surau. Orang kampung hantar dia ke surau, dia pun duduk surau. Bila duduk surau, orang tengok dia mengaji Quran. Awak ni boleh ngaji, boleh? Jadi imam boleh? Boleh, jadi imam. Lepas tu dia tengok ni, rak-rak Quran ni semua yang lama-lama ni. Dia ambil, dia baca. Awak ni pun pandai baca Quran. Cara melihat mushaf, ya. Boleh tak kami hantar anak-anak kami belajar ngaji? Boleh. Belajar, bayar duit, bayar. Jadi kaya dia kaya. Lepas tu orang kampung kata, tuan, boleh tak tuan, kat kampung ni ada seorang anak yatim, lawa orang ni, tak ada, kami nak jodohkan dengan tuan. Dia kata, bolehlah, saya pun hidup seorang. Dia kahwinkan. Doa lelaki tu, orang lelaki tu dah mati. Pada malam perkahwinan, dia tengok perempuan tu pakai kalung yang dia jumpa. Kalung mana ni? Ni kalung ayah saya. Oh, punya orang lelaki yang saya jumpa kat Mekah, ya. Kalung tadi. Maka dia kahwin, dapat 2 orang anak. Dapat 2 orang anak, isteri dia meninggal. Maka kalung tu dia dapat sebahagian tu saja. Satu kotak. Kemudian anak dia pula mati dua-dua, kalung tu dapat kat dia juga. Ceritanya rezeki tu rezeki dia gitu. Dan cerita seorang tua tadi doa, ya Allah, aku nak menantu yang alim. Dapat juga walau dia dah mati. Itu yang kita nak buat. Jadi apa pun kita minta dengan Allah. Saya nak menantu baik, kerjaan baik, jawatan baik, apa pun kita nak baik. Kita nak buka bisnes, ya Allah, kurniakan aku bisnes yang baik. Dengannya aku tak akan lalai daripada-Mu, ya Allah. Aku dapat melakukan kebaikan. Kalau semua benda kita doa pada Allah, apa pun kita dapat dengan keberkatan. Tidak ada satu titik haram pun yang akan singgah tempat tersebut. Kalau semua benda kita buat dengan kepandaian kita, adalah berlaku rasuahnya, benda haramnya, adalah benda-benda itu yang akan mengotori titik peluh halal kita. Akan mengotori titik peluh halal kita. Maka rugi kita. Walaupun tak rugi banyak, tapi rugi juga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.